Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar anak-anak kita satu. Kita belajar tajuk bentuk, iaitu tajuk yang keempat. Okey, pernahkah anda melihat Tugu Negara? Arca pahlawan yang anda lihat itu ialah unsur bentuk. Okey, sebelum cikgu nak cerita tentang unsur bentuk ni, kita flashback balik apa tu? Uh, unsur yang kita belajar sebelum ni, iaitu ada dua dah unsur, garisan dan unsur rupa. Okey, hari ni ada kesinambungan daripada garisan dan rupa, maka terjadilah bentuk. Okey, bentuk bersifat tiga dimensi, 3D. Okey, mempunyai isi padu ataupun kelihatan seperti mempunyai apa tu? Uh, mempunyai sifat yang mempunyai isi padu, ataupun kelihatan yang mempunyai isi padu. Bentuk juga bersifat dua dimensi yang dikenali dengan bentuk ilusi ataupun bentuk tiga dimensi yang dikenali dengan bentuk konkret. Ada dua jenis lah, nanti kita berkenalan. Okey, kalau kita tengok tadi Tugu Negara. Kita tengok sini dulu. Yang ini apa ni? Bentuk anyaman bekas lah. Bekas yang dihasilkan daripada anyaman. Okay, kita tengok Tugu Negara. Kalau siapa tak pernah tengok Tugu Negara, inilah bentuk Tugu Negara yang ada patung pejuang-pejuang iaitu tentera kita mempertahankan negara diperingati dengan menghasilkan Tugu Negara. Okey, bila kita tengok dalam karya seni ni, kita kadang-kadang kita tak hasilkan dua dimensi saja, kita menghasilkan tiga dimensi juga. So ini adalah lanjutan daripada dua dimensi. Dua dimensi ni kita cerita pasal rupa sebenarnya kan. Sekarang kita nak cerita pasal bentuk pula yang bersifat tiga dimensi. Nak melawat Tugu Negara secara digital tak? Mari kita nak tak? Nak? Okey, okey. Kita buka. Ni kita explore Google Earth. Kamu pernah pergi tak Google Earth ni? Kalau telefon, kamu guna telefon, kamu boleh install Google Earth dalam Play Store lah. Okey, ataupun App Store kalau kamu guna iPhone lah. Okey, kalau untuk apa tu? Untuk komputer, kamu boleh buka terus, macam tu lah. Adalah dia punya kena download sikit kot, tapi sebenarnya dia boleh direct pun boleh. Okey, inilah Google Earth. Cikgu suka sebab dulu cikgu bercita-cita juga. Bukan cita-cita, memang cikgu suka berimajinasi untuk terbang di angkasa lepas sambil melihat bumi daripada jauh. Kan, nak jadi angkasawan tu bagi cikgu tak tahulah amat mustahil lah, tapi bagi kamu tidak yang mustahil. Tapi bagi cikgu dengan masa umur cikgu ada sekarang, nak jadi angkasawan tu jauh sangat. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang, kita dapat tengok juga bumi kita secara digital daripada Google Earth ni. Inilah bumi kita yang kita tinggal ni. Wah, ni cikgu pusing-pusing. Bumi kita boleh dipusing-pusing menggunakan Google Earth. Earth tu bumi lah. Okay, mana Malaysia? Malaysia. Ini Malaysia. Cikgu dah nampak dah. Yang putih-putih ni awan. Okey, kita nak cari Tugu Negara. Senang je. Kamu pergi dekat sini. Kamu type. Ni cikgu dah try type tadi. Tugu Negara. Kita tengok. Oh, dia ni something wrong somewhere. So, kita type sekali lagi lah. Tugu Negara. Tugu Negara. Try again. Please try again. Okay, kita try again lah. Tugu Negara. Kita try again. Okay. Okay, ni. Nampak? Wah, kita terbang. Okey, kita dah sampai di lokasi Tugu Negara. Nak belajar seni ni, kita kena banyak explore dunia visual lah. Ini kita dah belajar guna pembelajaran online. So, insyaAllah cikgu akan cuba manfaatkan sebaik mungkin. Di sinilah terletak Tugu Negara. Kamu nak tengok tak? Dia punya
secara live lah. Wah, okey. Ni dia tengah kat sini lokasi Tugu Negara. Okey. Okey, kita nak mendarat. Mendarat, mendarat. Okey, kita mendarat lagi. Okey, sekarang kita nampak dia flat lah. Sekarang kita kalau boleh nak dia nampak 3D. Sebab kita nak belajar bentuk kan. Yang ini nampak macam 2D lagi lah. Okey, kita nak mendarat betul-betul lah. Kamu nak mendarat tak? Okey, kita tengok street art dekat sini. Street art. Macam mana kita nak mendarat? Kita nak mendarat betul-betul, kamu tarik saja orang ni, gambar simbol orang. Kita dah belajar rupa simbol kan? Simbol orang ni dekat sini. Kita tengok apa yang akan nampak. Teng. Tengok. Tengok. Tada! Kita dah dapat tengok live tanpa pergi ke sini, iaitu Tugu Negara. Nampak? Kita dah nampak bentuk dia. Okey, secara live lah. Kamu boleh tengok secara live. Tengok ni mereka ukirkan ada apa ni? Ini komunis lah, yang jatuh-jatuh ni ada yang komunis. Maksudnya tentera kita berjaya menewaskan komunis. Ini telah diterjemahkan dalam bentuk Tugu Negara. Okey. So kita belajar hari ini ialah tentang bentuk 3 dimensi, 3D. Okey, balik pada buku teks kita. Okey, bila kita tengok dekat sini, ada karya burung punai. Kat sini burung punai. Okey, bila kita berkarya ni, kita menghasilkan bentuk-bentuk 3D kan. Sebenarnya kamu memang lahir-lahir kan, bila dapat apa tu, benda yang kamu mainan yang 3D tu kamu suka sangat main kan. Kamu dapat apa permainan lah. Sekarang ni alhamdulillah lah, kedai RM2 tu ada jual mainan kan. Zaman cikgu dulu tak ada. Pergi pasar raya tengok mainan semua mahal-mahal. Tapi kita memang minat nak main mainan, sebab itu sifat fitrah kita lah. Daripada kecil lagi. Tapi bila besar ni saja kita dah kurang bermain benda-benda 3D kan. Sebenarnya benda ni kita sendiri yang pilih untuk mengurangkan sendirilah, ataupun parent tak bagi main lah kan. Sebenarnya bagus kita main benda-benda 3D ni sebab dia memang sebahagian daripada hidup kita. Itulah untungnya kita belajar seni ni. Okey, kita tengok persepsi seni, definisi bentuk. Bentuk ialah, okey, sekejap cikgu nak ambil highlighter sekejap. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ini juga kamu nak ingat. Tapi dalam matematik pun kamu belajar tentang bentuk juga. Jadi perkara yang sama sebenarnya. Bentuk juga mempunyai lebih dari satu permukaan. Ya. Okey, kalau kita tengok yang bentuk ni, bentuk kubus ni ada 6 permukaan lah. Okey. Kalau ada juga bentuk satu permukaan. Bentuk apa? Sfera tu lah. Bentuk sfera tu kan satu permukaan saja. Okey, bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca bentuk 3 dimensi, 3D. Okey, apa maksud 3D ni? Orang dah sebut 3D, 3D. 3D ni 3 dimensi ni lah. Dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi. So 3D. Kalau 2D, panjang kali lebar. Kalau 3D, panjang, lebar, tinggi. Nampak? So 3D. Okey. Bila kita cerita pasal bentuk 3D ni, alhamdulillah dalam Delima kita, yang kamu punya akaun Delima tu, kamu akses Delima, kamu boleh buka yang ini. Dia panggil Tinkercad. Ini cikgu akan perkenalkan sedikit aplikasi Tinkercad ni, menarik. Okey, contohnya tadi kita nak belajar bentuk. Okey, kamu ambil je bentuk kubus tadi, kamu tarik letak kat sini. Cikgu terlepas. Okey. Ni tu. So, kamu boleh tengok 3D tu daripada pelbagai sudut. Ni kita nampak macam 2 sudut kan. So, kita klik tu, kita boleh pusing. Nampak tak 3D dia? Cikgu zoom sikit. Okey.
Ya, 3D. Ini bentuk kubus. Okey. Okey, kita ambil lagi bentuk, okey, kita ambil bentuk silinder pula. Okey, klik, okey. Letak saja. Tap. Kita ambil bentuk sphere. Tap. Kita ambil bentuk cone. Tap. Macam yang bunyi-bunyi tu cikgu yang tambahlah. Bentuk piramid. Tap. Bentuk yang poligon ni tak payah ni. Kita kena bentuk-bentuk asas dulu kan. Macam-macam bentuk dalam Tinkercad. Tinkercad ni bagus. Dia mengajar kita secara 3 dimensi. Nanti kalau kamu belajar ni, kamu explore, kamu boleh buat sesuatu objek menggunakan Tinkercad. Dan cikgu akan bagi tugasan kamu. Tapi hari ni kita akan belajar teori dululah. Tugasan kamu, kamu akan guna Tinkercad ni untuk menghasilkan bentuk yang cikgu minta lah. Okey. Sebab kita nak belajar tajuk bentuk kan. Nak faham tentang bentuk. So, kita boleh tengok kat sini. Nampak? Pelbagai bentuk dalam 3 dimensi. Okey, dah faham 3 dimensi? Alhamdulillah. Bagus. Okey, ni ada uji minda. Apakah perbezaan antara rupa dan dengan bentuk? Sebenarnya cikgu dah ajar tadi kan. Rupa, senang saja jawapan dia 2 dimensi. Bentuk, 3 dimensi. Okey, bentuk terdiri daripada 2 jenis, iaitu bentuk konkret dan bentuk ilusi. Ada 2 jenis sahaja. Okey, konkret dan ilusi. Macam mana bentuk konkret? Bentuk konkret dapat dilihat dalam arca dalam karya seni 3 dimensi. Okey, bentuk konkret, bentuk ilusi pula dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2 dimensi. Senang nak faham macam inilah. Bentuk konkret ni kita gambar yang bersifat 3 dimensi. Okey, bentuk ilusi ni gambar yang dia lebih kepada ilusi sahaja. Macam nilah, gambar real dengan gambar tak real lah. Ini senang kita tengok contoh macam nilah. Ya, konkret ni kita nampak real. Okey, ilusi ni kita nampak tak real lah. Lebih kepada ilusi sajalah, karan dan sebagainya. Okey, bentuk konkret kalau kita nak faham lagi, boleh disentuh, dapat dilihat dan dipegang. Yang ini kalau konkret betul. Ini bukan gambar, ini betul-betul. Okey, contohnya cikgu ambil sebiji durian yang betul, cikgu baling pada kamu. Tu dia nak bagi kamu faham ni. Cikgu baling pada kamu. Kamu sambut ke tidak? Confirm kamu takkan sambut. Walaupun cikgu bagi arahan, sambut buah durian yang cikgu baling ni kan. Sebab cikgu baling tu, cikgu lambung tu buah durian yang konkret. So, kamu faham dengan otak kamu sendiri, kamu terjemahkan durian tajam bentuk dia, dia punya sangat bahaya. So, kamu takkan sambut. Itu maksudnya bentuk konkret. Tapi kalau cikgu ambil gambar durian, cikgu layangkan pada kamu. Lepas tu cikgu kata tangkap gambar durian. Kamu beranilah tangkap sebab itu hanyalah bentuk ilusi saja. Boleh dapat beza tak? Maksud dia bentuk konkret boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Bentuk ilusi hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh dera sentuh. Ya. Wujud pada objek-objek fizikal, kereta, bunga dan ukiran kayu dilihat dalam gambaran hasil lukisan catan, cetakan dan foto. Ya, okey. Boleh fahamlah perbezaan dua bentuk konkret dan ilusi. Jenis-jenis bentuk ini wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Bolehkah anda namakan bentuk-bentuk yang terdapat di sekeliling anda? Okey, inilah bentuk ni kalau kita kategorikan dia. Bukan jenis, kategorikan. Bentuk semula jadi. Inilah kita tengok semula jadi ni ciptaan Tuhan lah, ciptaan Allah Ta'ala. Okey, burung, buah-buahan, bunga. Bentuk semua berbeza-beza. Allah Ta'ala ni jadikan bentuk beza-beza supaya ada kepelbagaian. Supaya kita tak bosan. Kita tak boring. Kita dapat tengok kehebatan ciptanya. Dan juga kita dapat pelbagaikan lah.
Kan? Macam kenapa dululah sebelum PKP orang suka melancong ke luar-luar negara kan? Sebab bentuk berbeza di luar negara tu dan sebagainya. Keadaan berbeza. Jadi kita nak menikmati semua itu ketika kita masih hidup. Okey. Objek buatan manusia. Bentuk-bentuk dia pun berbeza-beza ikut adalah fungsi-fungsi dan sebagainya. Okay, jam, kasut, kuali, periuk, bekas dan sebagainya. Okey, karya seni visual. Okey, ini ada karya bentuk-bentuk ni arca dan bentuk yang ni seramik ataupun tembikar lah. Okey, fungsi bentuk. Bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Pengarca. Contohnya pengarca lah. Bila kita sebut pengarca, pengarca ni pengkarya yang menghasilkan bentuk-bentuk tiga dimensi. Okay, pengarca. Pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia yang untuk jadikan arca yang berbentuk konkret. Okay, kita dah sebut tadi istilah konkret kan. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D tersebut. Nampak Yang ini daripada besi. Sebenarnya bukan besi ni lah. Sebenarnya gambar tu burung yang menggunakan arca, menggunakan sudu ataupun orang tahu sebut camca. Sudu, camca ni menghasilkan burung ni. Ini itulah yang menariknya. Bentuk ilusi memberikan fungsi kesan kepada realistik pada karya. Dan hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Okey, karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang-bayang. Okey, kita tengok sini ya. Nampak Ini lukisan ni, lukisan buah apple tadi. Yang ini yang gambar sebenar lah. Nampak. Okey. Teknik penghasilan bentuk. Teknik penghasilan bentuk menghasilkan bentuk konkret. Okey, terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan bentuk konkret. Teknik yang digunakan antaranya adalah teknik ukiran, anyaman, lipatan dan luakan. Okey, kita tengok luakan. Apa maksud luakan? Okey, kalau cikgu boleh zoom sikit. Okey, luakan ni kita ambil sebuah bahan tu, kita ambil macam sabun ni. Ambil bak sabun ni, lepas tu kita buang-buang bahagian-bahagian kita tak nak. Proses buang tu kita panggil luakkan. Kita meluak. Jadi teknik itu dipanggil teknik luakkan. Anyaman, kamu dah biasa buat kan, anyaman tikar ke, anyaman yang aktiviti anyaman kan. Kita anyam apa tu, kertas, lepas tu daun pandan, daun mengkuang dan sebagainya. Okey, itu teknik itu dipanggilkan teknik anyaman. Okey, kita dapat juga bentuk, tapi kalau anyam saja kita baru dapat macam tekstur lah kalau 2D lah. Tapi kalau tekstur ataupun jalinan, kalau anyaman tu sampai menjadi satu bentuk. Kena faham tu Okey, satu lagi teknik lipatan. Yang ini orang Jepun sebut origami lah. Seni origami. Kita lipat-lipat-lipat menjadi satu bentuk special. Okey, teknik menghasilkan bentuk ilusi pula. Tadi teknik menghasilkan bentuk konkret. Teknik menghasilkan bentuk ilusi seperti gurisan. Kita guris-guris-guris dapat tona tu. Tona yang kita belajar kan. Apa itu tona? Tone iaitu gerak gelap ke cerah, cerah ke gelap. Menggunakan pensel-pensel, teknik pegang pensel dan sebagainya. Okey. Lukisan. Nampak sama lebih kurang lah dengan gurisan. Tapi guris ni mungkin kita mengguris kan. Dan collage. Collage ni tampalan. Okay, kita potong kertas kecil-kecil tu, kita tampal-tampal lah. Cuma yang ini cikgu nampak lebih pada rupa lagi lah. Kalau bentuk tu kita kena belajar tampal. Macam manggis ni ada gelap, cerah dan sebagainya lah. Tak apalah, kamu berkenalan sahaja dulu untuk hari ni. Okay. So, okay, yang ini aktiviti ni kamu boleh tengoklah di sekeliling kamu, apa tu, bentuk-bentuk yang ada di sekeliling. Okay, kelas kita dah nak habis. Okay, kita tengok rumusan untuk hari ni ya.
Okey, apakah rumusan untuk hari ini ialah, okey, apa yang kamu belajar ialah, okey, bentuk, definisi bentuk, mempunyai struktur jisim, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Kemudian kita pecah kepada 3 subtopik, iaitu jenis, fungsi dan teknik penghasilan. Jenis ada 2, bentuk konkret bersifat 3 dimensi, boleh disentuh, dilihat dan dirasa, boleh dilihat dalam karya seni 3 dimensi. Bentuk ilusi bersifat 2 dimensi, hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa, dihasilkan melalui konsep perspektif dan karya seni 2 dimensi. Okay, fungsi dia boleh membolehkan arca dilihat dari pelbagai arah dan memberikan pengalaman estetik. Kalau kita sebut kat sini, dia cerita pasal arca. Estetik tu apa? Estetik tu ada kecantikan tersendiri. Kalau sebut estetik pada diri kamu tu, kamu ada kecantikan tersendiri pada diri kamu tu. Estetik. Kalau kita sebut cantik saja tu macam umum sikit, tapi estetik ni cantik tersendiri. Macam itulah lebih kurang. Memberi kesan realistik pada karya, mewujudkan struktur. Okey. Teknik penghasilan, okey. Berdasarkan 2 jenis bentuk tadi, bentuk konkret kita hasilkan melalui lipatan, luakan, anyaman, potongan. Bentuk ilusi pula melalui teknik collage, gurisan, lorekan dan tona warna. So, kita dah belajar hari ni. Minta anak-anak selepas belajar ni, sila jawab soalan-soalan peneguhan yang cikgu sediakan dan pastikan dapat jawapan 100% betul. Nanti kita jumpa di next class. InsyaAllah kita akan buat aktiviti pula. InsyaAllah. Tajuk bentuk. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.